Setiap manusia yang hidup pasti akan memiliki rasa cinta. Perasaan cinta merupakan fitrah yang wajar dimiliki oleh setiap orang dan juga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan jatuh cinta ini tentunya memiliki fungsi dan peranan yang sangat banyak. Antaranya ialah memberikan rasa bahagia, mengenali manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jatuh cinta dalam pergaulan Islam tentu sahaja dibolehkan asalkan tidak melanggar batasan syariat Islam. Melanggar syariat Islam tentu saja menjadi jatuh cinta yang dilarang. Okey, kaedah kajian. Kaedah kajian ni masa rujukan daripada 2017 hingga 2021. Kajian kepustakaan ialah sebuah penulisan bertujuan untuk mengulas isi ilmu termasuklah penemuan kajian secara teori dan kaedah sumbangan mengenai suatu topik. Pengenalan lebih awal tentang kajian ini bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin dapatan atau maklumat relevan berkaitan dengan tajuk kajian. Maklumat didapati daripada buku-buku jurnal, majalah serta artikel-artikel yang dipercayai kesahihannya, serta boleh dijadikan sebagai pembacaan dan rujukan. Dalam kajian ini, kami telah berjaya mendapatkan sedikit sebanyak maklumat daripada sumber internet seperti artikel, jurnal dan buku, sehingga terhasilnya kajian ini yang berkaitan dengan cinta yang dibenarkan dalam Islam. Terdapat dua objektif bagi kajian kami. Yang pertama, mengenal pasti cinta yang dibenarkan dalam Islam. Dan yang kedua, mengkaji cinta yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tema satu ialah cinta menurut Al-Quran dan Hadis. Cinta dalam pandangan Islam sendiri adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya sehingga Allah menciptakan manusia dan isinya dengan segala kesempurnaan. Adapun cinta yang sebenarnya atau cinta yang hakiki adalah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya Allah jualah yang maha sempurna dan maha pemilik cinta. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut di dalam Al-Quran bahawa Allah menciptakan manusia agar dapat saling kenal, mengenali dan kasih sayang dan kasih mengasihi di antara satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat berikut iaitu Ya ayuhan nasi inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaili lita'arafu inna akramakum indallaha anfakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Dalil cinta di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 14 pula iaitu maksudnya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak seharta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik iaitu syurga. Tema 2 iaitu jatuh cinta yang dibolehkan menurut Islam. Yang pertama, meletakkan niat yang betul dari awal sesuatu hubungan seperti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga pandangan mata, aurat dan suara. Yang ketiga, menjaga pergaulan di antara lelaki dan perempuan dan tidak bersalaman antara lelaki dan perempuan. Yang keempat, menghindari bersendirian dengan pasangan kekasih baik di hadapan umum ataupun dalam pengasingan. Dan yang terakhir sekali, mengatur sebuah upacara perkahwinan yang tepat pada masanya. Seterusnya, tema yang ketiga iaitu menggambarkan kisah cinta Islam yang boleh dipraktikkan berteraskan sumber utama. Poin yang pertama, turunlah wahyu dari Allah yang mengharamkan pernikahan antara orang Muslim dengan orang yang beza agama atau orang yang tidak siaman.
Rasulullah pun menyampaikan wahyu ini kepada semua umat Muslim dan juga putrinya. Rasulullah juga meminta Zainab untuk bercerai dengan suami walaupun beliau begitu mencintainya. Zainab dan Abdul Aish pun akhirnya bercerai dan Zainab akhirnya kembali ke Madinah. Setelah rasmi bercerai, Zainab dan Abdul Aish sama-sama merasa sedih dan bimbang kerana mereka sama-sama masih saling mencintai. Hal ini menggambarkan bahawa setiap manusia diberikan pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita diberikan pilihan dan usaha. Usaha ini perlulah diteruskan sehingga kita dipertemukan dengan cinta yang boleh membawa kita ke syurga, bukan hanya diberikan kenikmatan dunia semata-mata. Dari surah An-Nur ayat yang ke-32, dan nikahlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikahi daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaannya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Tema 4 iaitu trend percintaan pada masa kini. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Zina dilakukan secara terang-terangan dan jumlah wanita semakin banyak sedangkan jumlah lelaki sedikit, sehingga 50 orang wanita seorang lelaki. Pada masa kini, banyak remaja maupun yang sudah dewasa mempunyai hubungan percintaan yang bertujuan untuk mengisi masa lapang, mengikuti trend di mana mereka bukan untuk berkahwin. Gejala seks sebelum kahwin semakin meningkat kerana kurangnya rasa hormat terhadap wanita dalam sesuatu perhubungan, termasuklah dengan keinginan seseorang perempuan untuk dicintai dengan sepenuh hati dengan cara memberikan tubuh badan kepada si lelaki. Perbuatan zina akan menyebabkan keturunan menjadi porak-poranda. Hal ini terjadi kerana apabila anak yang dilahirkan adalah anak yang luar nikah, ayah kepada anak tersebut tidak mahu bertanggungjawab kepadanya. Wanita yang sering melakukan perzinaan akan dipandang serong oleh masyarakat, lebih-lebih lagi kepada lelaki apabila wanita itu berkahwin. Kemanisan di dalam kehidupannya bersama suami akan berkurang. Pertambahan kes zina seperti melakukan hubungan seks sebelum berkahwin juga akan meningkatkan statistik pembuangan dan pembunuhan bayi yang tidak bersalah oleh kerana ibu bapa mereka yang tidak mahu bertanggungjawab setelah melakukan perbuatan yang haram di sisi Islam. Seterusnya, tema 5, langkah mencari cinta sejati. Cinta adalah fitrah insani yang dapat memperkasakan dan memperkuatkan manusia tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Namun cinta yang luhur perlukan pengorbanan. Tidak semua cinta itu indah isinya. Tidak semua cinta berakhir dengan kebahagiaan. Dalam seluas lautan setia yang mahu kau selami, pertamanya adalah cinta ilahi dan Nabi untuk direndangi. Seseorang hamba juga perlu terlebih dahulu melakukan amalan-amalan yang membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Az-Ziyat surah Az-Ziyat ayat 56, iaitu maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Yakni tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah juga dapat dibuktikan dengan mengikut petunjuk Nabi SAW, seperti mana firman Allah yang dalam surah Al-Imran, iaitu ayat 31. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini sesungguhnya alam ini tercipta dengan penuh kecintaan.
Dengan cintalah sebuah keluarga menjadi harmoni, sebuah masyarakat menjadi damai dan sebuah kerajaan dapat berkomunikasi dengan baik. Sebaliknya, dunia akan menjadi huru-hara, keluarga berpecah belah dan bencana berpanjangan apabila tiada cinta kurnia Allah SWT. Sebagai kesimpulan, jatuh cinta ini amatlah mudah jika berpandukan agama Islam. Oleh itu, usah kita risau dan bimbang berkenaan dengan cinta. Kerana cinta akan hadir dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Hanya Allah jualah yang memiliki dan pemilik kalimah jodoh kepada hambanya. Justeru, seorang itu mestilah mempersiapkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menghadapi cinta terhadap makhluk dengan niat semata-mata kerana Allah SWT. Justeru, cinta yang akan bersemi itu lebih indah kerana diselami dengan cinta kepada Allah SWT.